الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita meninggikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita pelbagai nikmat yang mana telah kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Quran bahawa nikmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka sadaqallahul azim. Maka tidak mestilah kepada kita untuk melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mana kita melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini juga boleh kita katakan dengan beberapa perkara. Antaranya yang biasa kita pesan, iaitu kenalah dengan hati. Dengan kita merasa qanaah, kan? Kita merasa cukup dengan nikmat yang Allah Taala berikan. Bukan cukup ni tak berusaha, kan? Sedang orang dia tersilap juga, kan? Dia merasa cukup tu dia tak berusaha, setakat tu je, kan? Kalau bisnes tu setakat tu je, kan? Kalau puluh ribu dia sampai 10,000 je cukup, kan? Bukan bermaksud tu. Akan tetapi hati kita ini tidak lari daripada memandang Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kita kata bahasa tasawufnya, kita kata dunia ni kita letak pada tangan je, kan? Para ulama kita sebutkan, bukan pada hati, kan? Kita tidak meninggalkan akhirat, kita tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengejar dunia, kan? Sebab tu terkadang kita lihat bila mana orang ni dia tak sedar ataupun dia terlalai lah kita sebut untuk diri saya sendiri. Terkadang kita ni kejar dunia, kan? Hingga mana kita lewat solat, kan? Hingga mana kita orang kata apa, sibuk sangat, hingga mana kita terlupa membaca Al-Quran. Kita sibuk sangat dengan urusan dunia, kan? Hingga mana kita terlupa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Ni maksud yang kita katakan, kerja-kerja, tapi amalan ataupun mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kita lupakan. Dan seterusnya kita syukur dengan perbuatan. Nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita, maka kita lakukan di jalan yang diredai oleh Allah SWT. Ni selalu kita pesan untuk diri saya dan kita semua, kan? Dan seterusnya kita sebut sebagai suatu selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan mereka yang sentiasa membantu dan mendukung perjuangan serta usaha dakwah yang digagaskan, yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ini terima kasih kepada barisan ahli jawatankuasa, para imam, dan juga tidak dilupakan IT kita, kan? Abang Radi kita, bagi kredit sikit yang mana berusaha
untuk menjayakan kita sebut sebagai majlis ilmu lah, perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat dan meredai segala kerja buat kita ini. Untuk maklumat, saya dah lama dah sebenarnya tak berkuliah ni, dekat 2 bulan lebih kan. Jadi gementar tu ada. Kalau rasa macam apa okay, orang-orang yang melihat kuliah pada malam ni bersama dengan saya pada malam, tu sebenarnya ayat live tu. Yang bersama dengan saya pada malam ni nampak gementar tu, sebenarnya memang saya gementar. Jadi insya-Allah seperti biasa kita menyambung pada malam ini perkongsian di dalam kitab hadis kita, Tajzibul Atraful Hadis, yang dikarang ataupun yang disusun oleh Syekh Abdul Halim Al-Hadi Al-Fulfulani daripada orang Pulau Pinang, ulama kita. Maka sebelum itu suka untuk sebagai muqaddimah berkongsikan di dalam suatu artikel. Kalau kuliah saya sebelum ni pun sebagai muqaddimah saya suka. Sebab apa? Sebab di samping kita membicarakan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muqaddimah tu biasa saya buat isu semasa. Apa saja isu. Kalau hari ni apa dia isu tuan-tuan? Kalau sekarang ni isu dia isu bendera putih tapi bukan saya nak bicara bendera putih malam ni, tak. Bukan saya nak bicara bendera putih malam ni kan. Saya ingin berkongsikan suatu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mana berbunyi, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Surah Al-A'raf ayat 56. Maksudnya sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu dekat dengan orang-orang yang muhsinin. Kena pula dengan nama saya kan. Tak, bukan macam tu. Sadaqallahul azim. Maka ayat ini antaranya disebutkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala hendak mendidik hati kita. Allah Ta'ala nak pesan pada kita untuk kita tidak jemu melakukan kebaikan. Kerana kebaikan segala bentuk, kita sebut al-ma'ruf kan, ataupun kita kata al-birru kan, kebaikan, ataupun kita kata sedekah kan. Apa saja bentuk kebaikan ni, antara kita kata perbahasannya, kefahaman dia, antaranya dia adalah hendaklah diutamakan, ataupun kita hendaklah mesti kita kejar. Ayat dah yang tersebut fastabiqul khairat kan. Kena berlumba-lumba dalam mencari kebaikan. Maka hari ini ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, menyebut sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala dekat dengan orang yang bersifatnya sentiasa melakukan amal kebaikan dan bersifat dengan sifat orang muhsinin. Maka kita perhatikan ayat ini, bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan bahawa rahmat itu sangat dekat dengan orang muhsinin. Maka akan timbul persoalan di sini, siapa dia golongan muhsinin kan? Yang kita kata muhsin kan? Siapa tu muhsinin? Iaitu golongan yang banyak melakukan kebaikan. Maka kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut juga berkaitan dengan ciri-ciri ataupun kita kata maksud yang dikatakan dengan muhsinin ini, antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu. Infak, belanjakan kerana menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, untuk menegakkan Islam. Dan janganlah kamu sengaja mencapakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Dengan maksud disebutkan oleh mufassirin, dengan maksud kita bersifat bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baik segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang muhsinin. Maka disebutkan antara sifat dia, ciri pertama dikatakan adalah golongan yang gemar menyumbang harta di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menginfakkan harta. Dan disebutkan juga, kalau kata harta ni, kalau tak ada harta macam mana? Kita kata tak banyak, sedikit. Timbangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang tak tahu. Sebab tu kita tak boleh cakap kau ni sumbang sikit dia kan.
tak ada apa, Allah Ta'ala tak dapat RM1 dia. Jangan kita cakap macam tu. Dia mengikut kemampuan orang. Tengok aku ni 1,000 katakan, 10,000 tidak, bukan maksudnya begitu kan. Siapa pun kita mesti menyumbang, menginfakkan diri di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana kita lihat sejarah-sejarah yang terdahulu kan, bagaimana nenek moyang kita lihat. Contohnya dalam sejarah penubuhan surau ataupun masjid di kampung kita kan. Orang-orang dulu ni dia tak kaya kata-kata kan, macam sekarang ni. Tapi alhamdulillah tertubuhnya masjid ataupun surau di kawasan tempat-tempat orang-orang Islam di dalam negara kita khususnya lah. Dalam negara umat Islam lebih lagi kan, kita lihat kisah-kisah para ulama dan juga para sahabat Nabi SAW. Surau tu tubuh kan, kita kata. Walaupun kita kata tak ada apa dah boleh buat kat surau ni, kat kampung, tapi boleh sumbang seorang sikit kan. Jadi itu antara maksudnya kan. Ni golongan muhsinin, orang yang banyak menginfakkan diri di harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita tengok dalam kita kata fi sabilillah kan, al jihadu fi sabilillah, adakah maksud infak tu dengan harta sahaja? Banyaklah perbahasan kan. Antaranya ulama kata tak juga, dengan buah fikiran, dengan tenaga, dengan apa lagi, dengan masa kita. Semata-mata kita kata usaha ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh hari ini lah tuan-tuan, kita duduk, saya dan kita semua yang ada pada hari ini, ni antara usaha dakwah kan. Dulu tak berlaku, pada zaman sekarang berlaku kan, buat live kan. Kita korbankan masa, kita korbankan, kita kata kita memberi infak kepakaran kita dalam membuat setup. Saya datang ni tahu duduk je tahu bercakap je, kita kata kan, ustaz dia pandai bercakap je. Memang saya pandai, saya gerti cakap je kan. Nak internet ni tak pandai, ada pakar dia. Maka ni dalam kita kata usaha dakwah kan. Dakwah ni disebut diibarat seperti air kan. Dia jangan terhenti kan. Bila terhalang terhenti, air dia tak terhenti, maka dia akan melimpah kan. Kalau tutup kiri dia keluar kanan, tutup atas dia keluar bawah. Jadi mudah-mudahan dengan usaha kita kata orang-orang yang gemar menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, maka Allah Ta'ala rakamkan sifat ini, ciri-ciri ini adalah salah satu ciri orang muhsinin. Seterusnya disebutkan juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya orang-orang yang menahan kemarahannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang, dan ingatlah Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang berbuat perkara yang baik. Yang keduanya adalah apa? Golongan yang suka memaafkan orang lain. Berdasarkan ayat yang tadi, dia adalah salah satu ciri-ciri. Susah ke senang? Susah, tapi kena buat kan. Ada orang memang dia mudah maafkan orang kan. Itu sebab dulu kalau kita ingat, kita pernah berbicarakan tentang dalam kitab ni, Tajzib ni, tentang bab marah kan. Adalah hadis Nabi SAW sebut la taghdab. Tapi ada suatu hadis di antara disebutkan bagaimana Nabi SAW sebutkan dia ni pemuda yang ahli syurga kan. Maka dikatakan kepadanya, maka para sahabat jumpa, bertanya apakah ciri-cirinya. Antaranya disebutkan di dalam cerita ini, hadis ini, iaitu sifat dia bila mana dia sebelum tidur dia akan memaafkan orang lain. Dia akan membuangkan segala kita kata sifat hasad, sifat sakit hati, sikap dengki pada orang lain. Ini sifat dia. Maka dia disebutkan dalam peristiwa ini antara ciri-ciri kita katakan sebagai ahli syurga. Dan ada juga, kalau kita ingatlah secara ringkas hadis tentang dalam suatu hadis Nabi SAW sebut bagaimana kelebihan orang yang memaafkan orang lain kan. Dari kisah dua orang lelaki sahabat, yang mana dia tuntut sahabat dia ni sebab buat dengki, buat jahat kat dia, hinggalah mana dah tak ada pahala dah, maka transfer pula segala amalan keburukan, tukarlah. Hingga mana disebutkan dia ternampak di dalam syurga suatu bentuk singgahsana kan.
mahligai. Maka dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhabarkan dia itu adalah bagi mereka yang memaafkan orang lain, saudaranya sendiri kan. Maka dia disebutkan, maka dalam hadis ini diceritakan, maka dia sambut tangan sahabatnya itu kan, dan dia tarik dan memaafkan, masukkan dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua wal afina anin nas. Yang ketiga, yang paling utama golongan muhsinin adalah apa? Iaitu golongan yang bertakwa, dekat jiwanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Dan kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat kebajikan kerana Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Maka di awal ini, bagaimana kita lihat, kita sebut penulis artikel ini, iaitu Dr. Sanusi, sebut apa? Kita kena ingat di dalam musim pandemik ini, kita sedang berada di realiti PKP. Kita kata ramai kalangan kita ni ditimpa kesusahan. Maka sifat ataupun ciri-ciri orang muhsinin ini yang kita perlu rebut adalah dia berusaha untuk membantu orang Islam yang lain. Itu yang sampai kata cerita angkat bendera lah, tak angkat bendera lah, panjang cerita. Tapi poin dia adalah sifat orang muhsinin yang kita perlu kejar di dalam musim PKP ini, iaitu kita saling membantu kepada orang-orang yang memerlukan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab secara realitinya kita tengok kesannya banyak. Sebelum ni kita sebut antaranya memperbanyakkan berselawat dalam Al-Quran. Para ulama sebut antaranya membanyakkan beristighfar bila mana berhadapan dengan orang kata apa, dengan bencana dan wabak. Dan seterusnya kita kena memperbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terus kita sambung tuan, di dalam kitab Tajdzibul Atraful Hadith, kita sampai ke muka surat yang ke-44. Saya pakai cetakan Al-Hidayah kan, hadis dan juga maksudnya. Maka kalau tuan-tuan ada ataupun tuan-tuan dengar bersama dengan saya pada malam ni, maka kita baca sama-sama hadis ini kan. Hadis yang ke-134. Kita baca sama-sama. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Idza wuqi'a fi rajuli wa anta fi mala'in fakun lirrajuli nasiran walil qaumi zajiran wa qum anhum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Dhammil Ghibah an Anas. Maka hadis ini disebutkan diriwayat daripada Anas bin Malik ya. Maka kalau kita lihat status, disebutkan hadis ini digolong ataupun diletakkan di dalam hadis yang lemah. Tetapi kita hari ini fiqhul hadisnya kita nak mengambil, kita sebut sebagai kebaikan ataupun kita kata manfaat, apa yang kita boleh belajar daripada hadis untuk kita beramal. Seringkali kita sebut bila mana kita antara ciri-ciri para sahabat Nabi SAW ni, mereka ini berlumba-lumba untuk menunaikan ataupun mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka dengan itu timbullah antara mereka yang menghafal, yang mengingati, bahkan timbullah penulisan hadis. Untuk mana? Untuk kita belajar, untuk kita faham dan kita mengamalkan apa yang disebut ataupun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka maksudnya, apabila jatuh kecelakaan pada seseorang di tempat ramai,
walhal engkau bersama-samanya di situ, maka hendaklah engkau tolong akan orang yang kena cela itu, dan bagi pihak yang mencela terpaksa engkau ugutkan dan pindahlah engkau daripada tempat itu. Maka disebutkan antara kefahamannya, sesungguhnya di dalam kita sebut sebagai hadis yang lain ataupun di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan al-innamal mu'minuna ikhwatun, sadaqallahul azim, tentang pertalian ukhuwah umat Islam. Maka hadis ini terletak pada ghibah, kita sebutkan dhammul ghibah, celaan ataupun kita kata keburukan pada ghibah ini. Apa dia? Antaranya disebutkan bila mana seseorang ini dia berada pada suatu tempat, dan ketika itu ada orang dia mengata, cakap, maka dia kena sebut benda yang betul. Dia maksud. Maka kita lihat apa itu yang dimaksudkan dengan ghibah awalnya. Secara ringkas, ghibah ini membicarakan orang lain jika dia mengetahuinya dia akan marah, baik itu memang merupakan sifat dia ataupun agama dan dunianya, bentuk tubuhnya, akhlaknya dan sebagainya. Ini ghibah. Sedangkan satu lagi yang famous lah, yang biasa orang sebut, disebutkan di dalam Al-Quran juga, disebutkan tentang an-namimah, kan? Iaitu sifat mengadu domba. Itu beza lah antara sama manusia. Ghibah tadi kita mengata, bahasa yang hari ini, yang la ni kan, yang disebutkan, cuba dipositifkan. Apa dia tuan-tuan? Kalau tuan-tuan perasan ghibah ni, membawang. Membawang ni kita rasa macam biasa lah. Alah, membawang, tak boleh tuan. Dia celaan dia panggil. Hukum dia haram. Dilarang di dalam Islam, kan. Maka membicarakan. Boleh jelas tuan. Kalau namimah ni mengadu domba antara sesama manusia, sama ada di dalam kumpulan yang kecil ataupun kita kata kabilah, kaum yang lebih besar sebagai kita kata umat manusia seluruhnya. Maka dalam Al-Quran ada menyebut tentang celaan bagi orang-orang yang bersifat begini. Saya nak ambil sedikit tentang sebuah hadis Nabi SAW yang mana meletakkan maksud ghibah ini. Ketika mana ditanyakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat menjawab, maksud hadis ini, Allah dan Rasul lebih mengetahuinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkau menyebut saudaramu dengan apa yang dia tidak suka. Maka ada di antara para sahabat berkata, bagaimana kalaulah kata perkara itu memang ada pada dirinya kenyataan seperti yang dikatakan kepadanya. Maka beliau, Nabi SAW bersabda, jika pada saudaramu itu kenyataan seperti yang engkau katakan, maka sesungguhnya engkau telah berlaku ghibah. Namun jika kamu katakan itu tidak ada, ataupun kita cipta, kita ada-adakan, maka ketahuilah kamu bererti engkau telah berbuat fitnah kepadanya. Ini antara hadis yang banyak lagi sebenarnya kalau tuan-tuan membaca ataupun tuan-tuan kaji tentang di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang ghibah. Maka hari ini kita nak sebut sikit. Sifat antara sifat bijaksana seseorang itu, dia hendaklah menghindari dosa sekaligus hendaklah menghindari fitnah. Maka jika ada di kalangan teman, kawan-kawan ataupun saudara sedang diumpat, sementara kita mengetahui teman kita itu tidak seperti itu dan kita diam sahaja, maka sifat diam itu disebutkan tidak benar. Sesama dia kena sebut, sebaiknya kita membelanya. Macam dalam hadis disebut, maksud hadis ni, kita kena membela. Dan jangan kita ikut mengumpat pula. Disebutkan jangan mengumpat pula tadi.
fi mala'in. Jangan mengumpat pula. Seterusnya, jikalaulah ada teman diumpat di khalayak orang ramai, maka Rasulullah SAW ajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap. Yang pertamanya, kita kena bersikap benar. Kita harus membela teman yang sedang diumpat. Yang keduanya, kalaupun sudah kita bela, akan tetapi mereka tidak mahu menerima dan tetap melanjutkan perilaku mengumpat, maka kita disuruh untuk mencegah. Dengan maksud kita larang. Kita kata jangan sebut macam ni, tak boleh sebut macam ni, kau dah ribah kan, kau dah umpat kan, kau dah sebutkan saudara kita macam ni, padahal dia tak buat, kita katakan. Maka di sini juga para ulama ada menyebut, ada juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Qala ya Rasulullah, unsuruhu mazluman fa kaifa ansuruhu zaliman? Qala tamna'uhu min adh-dhulmi fadhalika nasruka iyyah. Dengan maksud apa? Nabi SAW sebut, tolong saudara kamu yang mana dizalimi, zaliman atau mazluman, yang berbuat zalim. Maka ditanya oleh para sahabat kan, nak tolong orang yang zalim macam mana? Dengan mana kita melarang, kita mencegah, kita menahan dia daripada membuatkan kezaliman kan. Maka ni antara yang hadis yang boleh kita kaitkan dengan hadis yang kita bacakan pada yang 134 ni kan. Dia salah satu sifat terpuji, kita membela kan. Ataupun kita kata, maka dibahas para ulama, kalaulah dia kata betul, benda tu memang ribah betul kan, maka kita kena kata perbuatan yang tengah buat ni, membawang ni tak betul, kita kata tak boleh sebut macam ni. Maka disebutkan para ulama, antaranya kalaulah kata perkara ini adil, maksud adil kalau kata adil, kalau kita kena pada diri kita, disebut ulama, adakah kita suka orang mengata-kata kita benda yang tak betul? Ulama sebut confirm kita pun tak suka kan. Itu masuk dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka ni antara hadis-hadis yang menceritakan tentang akhlak-akhlak, sikap-sikap yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Celaan bagi orang yang ribah kan, melakukan umpatan. Kita kata umpatlah, saya rasa paling sesuai kan. Dan seterusnya, disebutkan antara yang ketiga yang terakhir apa dia? Kalaulah kata amar ma'ruf nahi munkar tadi, kita sebut benda betul, sepatutnya tak boleh, yang sebetulnya orang ni si fulan ni begini, apa yang awak cerita ni sebenarnya salah begini, kita kata kita dah amar ma'ruf nahi munkar, tak boleh. Maka dalam hadis ini maka disebutkan waqum anhum, iaitu apa? Disebutkan kepada kita, maka menunjukkan sikap kita terhadap mereka dengan tidak bersetuju dengan perilaku umpatan tadi. Maka Rasulullah SAW menyeru kepada kita agar kita meninggalkan tempat umpatan tadi. Cara kita protes, kita bangun, kita keluar, kena tinggalkan. Maka ni antara sifat ataupun hadis ini mendorongkan kepada kita yang pertama, janganlah kata kita mencela orang kan. Sebab kalaulah kata kita kena, maka nescaya kita tak suka. Dalam hadis yang lain ada menceritakan kan. Banyaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sebut wala tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru. Ni antara. Ataupun ada sebut al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wala yakhdhuluhu wala yakdhibuhu wala yahqiruhu, at-taqwa hahuna kan, ila akhir hadis. Ni antara hadis-hadis yang saya sebut tadi, bahawa Nabi SAW melarang kita. Jelas Maka disebutkan, kalau tuan-tuan tengok kitab musannif ataupun penyusun Syekh Abdul Halim Al-Hadi sebut, maksudnya bertolong-tolong nasihat sesama Islam kan. Maka jelas kat situ hadis yang 134, perkongsian kita sedikit. Maka kita teruskan yang keduanya. Kita baca sama-sama tuan.
idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya dhakkarahu wa in dhakara a'anahu wa idza aradallahu bihi ghaira dhalik ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yudhakkirhu wa in dhakara lam yu'inhu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Nasa'i kan. Hadis ini disebutkan sebagai hadis sahih dalam perbincangan para ulama kan. Maka kita lihat maksudnya, apabila dikehendaki Allah Ta'ala jadikan kebajikan dengan seorang raja, dijadikan baginya menteri yang teguh setia dengan dia, yang mana lupa diperingatkan, yang mana ingat dibantu oleh menterinya. Kalau dia lupa, diingatkan. Kalau dia diingat, dia buat, maka dia bantu. Dan sebaliknya, apabila dikehendaki oleh Allah akan tak menjadi suatu kebajikan, dijadikan bagi seorang raja itu, nak tengok orang kata apa, kalau seorang raja ni Allah Ta'ala nak berikan kebaikan pada dia, maka dia akan datangkan pembantu yang setia, yang membantu menasihati dan juga membantu dia membuat kerja kebaikan. Kalau sebaliknya Allah Ta'ala tak nakkan kebaikan pada seorang raja, yang menterinya tak bersenonoh, disebutkan oleh Syekh Abdul Halim, yang mana terlupa oleh raja tidak diperingatkan, yang mana tak terlupa tidak dibantukan oleh dia. Riwayat Al-Imam Nasa'i kan. Maka jelas kepada kita, antaranya kita lihat, pertamanya disebutkan wazir kan. Wazir ni kita katakan secara tepatnya kita sebut menteri lah, ataupun pemimpin. Dan disebutkan sidqin ini kan, ja'ala lahu wazira sidqin kan, seorang menteri yang benar kan, dengan maksud sadiqun nasihun, dia seorang yang benar, yang mana menasihati. Jika mana dia terlupa, maka makna mufradat disebutkan dalam syarahan, dia sesuatu yang mana yang wajib dia buat. Dan juga su'in disebutkan, perkara mana yang mana cenderung kepada sesuatu keburukan. Okey, kita lihat lagi. Maka di dalam hadis ini jelas kepada kita, antaranya seseorang ini, yang pertama faedahnya, sebutnya adanya wujudun fi'atun salihatun, suatu kumpulan yang benar di sisi hakim, yang mana akan menunjukkan kebaikan, dengan mana, dengan disebutkan bitaufiqillah kan, dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Bukan mana dia kata, kalau kata pemimpin tu suka, walaupun benda tu baik, maka dia terpaksa kata suka. Bukan maksud macam tu. Yang suka ni, suka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan suka pada manusia, bukan suka pada raja ataupun pemimpin tu, wazir, menteri. Jika mana dia melakukan keburukan, dia nasihat, hadis disebut. Yang keduanya, jika mana dilakukan kebaikan, maka dia mesti tolong dengan kebaikan yang ketua ataupun pemimpin tu buat. Yang kedua, al-hathu ala ittikhadhu wazir salih. Dalam syarahan, dalam kitab ni tak sebut. Kalau tuan-tuan buka ataupun tuan-tuan buka perbincangan, tuan-tuan cari, maka akan jumpa hadis ni. Antaranya menceritakan kepada kita, iaitu galakkan untuk kita mengambil menteri yang saleh, pemimpin yang saleh. Kerana mana? Kerana dia akan membawakan kepada kita jalan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang ketiganya, tahdzirul hukam. Okey, dia kena ada sifat disebutkan, kena ada orang yang mana dia mesti ada kumpulan, ataupun lah kita kata sekarang ni pembangkang, orang yang berani,
untuk membuat suatu teguran. Kena ada juga disebutkan berdasarkan ini kan. Saya teringat kalau tuan-tuan baca syarahan disebutkan ketika mana cerita ni saya tak ingat sangat, ketika mana ditegur Sayyidina Umar ditegur oleh anaknya kan. Ditanya kan ketika mana Sayyidina Umar ni dia bagikan sesuatu, saya tak ingat kisah dia ni, macam dia bertangguh lah dia kata kan. Maka anak dia sebut saya tak ambil syahid cerita dia kan. Maka anak dia kata kan, tak tahu kita ni hidup lagi ke tidak, maksudnya umur ni tak panjang kan. Maka tersedar kan. Ni maka ulama kata kisah bagaimana anaknya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kan boleh menasihati bapanya kan. Begitu juga disebutkan dalam perbahasan ini secara konsep yang luas. Yang keempat ya, tidaklah terhad hadzal amru ala ra'isin aw amir, tidak terhad kepada kepimpinan juga, akan tetapi juga kepada orang yang diberikan urusan. Contoh dalam bab contoh kalau kita sekarang lah yang berhormat ataupun ketua ataupun DO ke bahagian ni yang besar-besar, ataupun disebutkan juga bagaimana hendak menjadi seorang sahabat yang baik. Maka antara sifat yang ada disebutkan juga oleh para ulama, antaranya kena ada sadiqun nasihun, yang mana orang yang menasihati ke jalan yang benar kan. Kadang-kadang benda ni kita terlupa kan. Rasa kita dah makruf dah ramai orang sebut, bahkan cikgu-cikgu kita, ustaz-ustaz para ulama kita sebut, ataupun kita sendiri perasan benda ni ya. Kadang-kadang dia kata orang yang sentiasa menyokong kita, betul aja kan kita katakan, betul ini betul, oh bagus ahli puji kita. Kadang-kadang dia menyebabkan kejatuhan kita, disebutkan. Kadang-kadang orang yang menegur kita kan, ataupun kalau anak ni dikatakan ayah kan, sebenarnya ayah tegur tu sayang tuan. Ataupun sahabat tegur ni kan, sebagai cakna bagi kita kan. Dia kata kau ni dah jauh ni kita kata kan, maka kita marah dia, kita benci dia. Jangan kita bersikap demikian, kerana orang itu sebenarnya dia memang sayang pada kita kan. Kalau dia tak sayang dia tegur kan. Terkadang juga masuk juga dalam bab apa, dalam bab dengki, si nak menegur je, tu lain pula kan, tu dalam bab lain lah kan. Ada je salah kan, ada kita buat ada je salah, tu lain pula, tu dalam bab hasad pula kan. Tapi nak jelas pada kita, bila mana hadis ini memberikan faham kepada kita bahawa tanda-tanda seorang menteri ataupun ketua ini dia ada penasihat yang baik kan. Mana tahu yang mendengar ni ataupun siapa-siapa ni jadi menteri ke satu hari nanti, kita tak tahu kan. Jadi ketua ke, mana kita tahu kan. Maka kena ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Dia kena ada penasihat. Banyak tuan, kalau tuan-tuan kalau para ulama sebut kisah yang lain, kita tengok bagaimana kita kata pembesar-pembesar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, macam Firaun dan kita kata Namrud dan lain-lain lagi kan. Kisah dia ni dia ada penasihat kan. Kalau Piramli pun pandai kan, 25% kan. Tuan penasihat 25% kan. Pandai Piramli, pandai kan, kita kata pandai. Ini pengajaran kita kata. Maka yang ke 134 ini pengajaran kepada 135 ini pengajaran kepada kita. Jangan kita kata dia cerita hadis tentang menteri, aku bukan menteri, bukan macam tu. Kita nak ambil fiqh, kita katakan kefahaman daripada hadis ini, faedah daripada hadis ini kan. Okay. Yang terakhirnya 136 boleh Ustaz? Satu lagi biasa kita baca 3 je. Kalau baca saja tuan-tuan memang khatam, laju je khatam kan. Tapi saya tak syok pula kan kita baca kan. Maka saya berusaha lah, kita sama-sama berusaha berbincang kan, apakah hadis. Walaupun kadang-kadang tuan-tuan ingat hadis ni ada dah dalam muka surat yang lepas. Sebab hadis ini disusun mengikut huruf kan. Kalau tuan-tuan tahu kan, alif, ba, ta, tha, jim, kitab ni. Dan seterusnya 136, kita baca sama-sama. Idza akala ahadukum ma'a jama'atin wa syabi'a fala yarfa' yadahu hatta yarfa'al qawmu
fa innahu yukhjilu jalisahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahul Baihaqi. Maka maksudnya apabila makan seorang kamu dengan jamaah ramai sudah kenyang ia, maka janganlah apabila kamu makan dengan jamaah, dengan kumpulan orang Islam yang ramai, maka bila mana sudah kenyang ia seorang itu, maka janganlah ia angkat akan tangannya berhenti sehingga mana berangkat tangan oleh jamaah, kerana yang demikian membawa kepada memalukan sekedudukannya. Maka maksud musannif sebut dalam hadis ini, elokkan adab pergaulan. Maka kita lihat di sini, maka hadis ini menceritakan, saya nak bawa suatu perbahasan. Kalau kita tengok tafsir atau kita tengok huraian ulama yang lain, para ulama antaranya menyebutkan dari awal bahawa sebenarnya makan dan minum ni Allah Ta'ala ada sebut dalam Al-Quran. Antaranya di dalam ayat suratul Baqarah kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Ini ayat tentang Allah Ta'ala suruh kita makan perkara-perkara yang baik yang Allah Ta'ala rezekikan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada dalam ayat yang lain, ada beberapa ayat lagi. Seterusnya apa yang saya cuba sebutkan di sini. Ada juga saya kongsikan di awal kaitan kita kata hadis-hadis, ada juga dalam bab ini tentang adab makan berjamaah ini. Ada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'amul wahidin yakfil ithnaini wa ta'amul ithnaini yakfil arba'ah wa ta'amul arba'ati yakfi thamaniyata. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam hadis yang lain rawahul daripada al-Imam Tabarani. Nabi SAW sebut, kulu jami'an wala tafarraqu fa inna ta'amal wahidi yakfil ithnaini. Atau kama qala Nabi SAW. Hadis-hadis ini antara pertama kefahaman yang kita boleh dapat antaranya iaitu disunatkan kita untuk makan beramai-ramai. Sekarang tak boleh tuan-tuan kan, tengok suasana lah pula kan, tak pasal kena marah ataupun kena tangkap pula kan, kena tengok suasana kan. Dan seterusnya ini masuk akal kerana kita sebut sebelum ni bahawa antara sifat Nabi SAW yang mana saya sendiri malu sangat bila baca kisah, iaitu kisah-kisah Nabi SAW. Akhlak Nabi apa dia tuan? Nabi SAW ni dia akan makan beramai-ramai dengan para sahabat dengan maksud akan berkongsi makanan. Dia jenis tak makan seorang. Ini sifat Nabi SAW. Siapa dia? Antaranya disebutkan golongan Ahlus Sufah kalau kita baca kisah kan. Golongan yang duduk di masjid Nabi SAW. Mereka ni duduk kan, bersama dengan Nabi SAW. Maka walaupun sedikit, hatta ada tamar, ada roti ataupun ada apa-apa makanan yang diberikan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW akan kongsi. Kalau dalam syarahan huraian panjang tuan-tuan, antaranya disebutkan sifat makan bab ta'am ni, disebutkan ulama ni terlalu besar. Nabi SAW, saya kongsi cerita-cerita kat sini kan, dalam suatu peristiwa Nabi SAW tanya kepada Aisyah kan, bahasa kita lah, apa yang ada dekat rumah ni kan. Maka Aisyah kata, tak ada apa-apa ya Rasulullah kat rumah ni nak boleh makan. Maka Nabi SAW kata, kita sa'im, kita kata ini sa'im kan, Nabi kata maka kita berpuasa. Itu sifat Nabi SAW. Kalau kata bab makan ni, memang saya kalah awal-awal lagi tuan-tuan. Malu sangat kan dengan Nabi SAW dan juga para sahabat kan. Mereka ni sangat kurang dalam makan kan. Kita ni terlebih-lebih kan. Saya terlupa suka bila kita belajar dengan tuan-tuan guru, dengan ustaz-ustaz dulu, selalu sebut yang ni, saya selalu cerita tuan. Kalau dah selalu sangat cerita, tuan jangan marah saya pula tuan. Kalau nak tengok kita punya tak apanya, buka peti ais kita.
Kalau kata cukup untuk 2 minggu lagi, itulah kita punya tahap kita kan. Maksudnya Nabi SAW ni sampai tak ada benda yang nak dimasak di rumah kan, sampai tahap begitu tuan. Tu jangan action dengan Nabi, ataupun jangan kita belagak dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan, pengorbanan mereka, kita lihat tersangatlah kita tak boleh nak lawan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan lagi antara adab dalam makan ni, pertamanya niat, seterusnya membasuh. Ni saya kongsi tuan. Niat membasuh tangan sebelum dan selepas makan. Berhenti dulu saya. Okey, boleh. Allah Akbar. الصلاة القائمة هذه سيدنا محمد رسول الله الفضيل الشفاعة في الأعلى الرفيعة وبعث مقام محمود الذي قدم إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung semula kan. Jadi sebelum kita berhenti tadi, kita kongsi kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, tentang sunnah adabut ta'am. Kita kata antara adab dalam makan kan, membaca doa kan? Seterusnya makan dengan tangan kanan. Seterusnya jangan kita mengaibkan makanan. Waktu tu kata jangan banyak komplain, apa ada makan ni kan. Dan seterusnya jangan kata apa, makan disebutkan dengan sunnah makan dengan 3 jari dan lain-lain lah lagi kan. Ini dalam bab makanan kan. Kita cerita umum lah. Macam kita sebut tadi, kalau baca sahaja hadis ni kan cepat sangat habiskan. Tapi saya terlupa antaranya juga hadis ini menerangkan kepada kita apa. Bila saya mula-mula baca tuan, saya macam baru tahu kita kata. Dulu atuk-atuk kita, ayah kita pesan kan,
Apa dia? Kalau dah habis makan jangan bangun dulu. Tunggu dulu. Saya ingat dulu, zaman dulu kalau mana muslimin muslimat yang sempat zaman dulu ni, kalau kat surau kat kampung-kampung ni kita makan pakai dulang. Hatta rumah orang kahwin pun kita makan pakai dulang kan. Pesan kan, orang tu pesan kan. Dah habis jangan, antaranya makan dulu. Makan slow-slow, follow orang yang tak habis lagi. Jangan kita cepat-cepat bangun, kita bongkau kan. Kita bangun terus tinggal. Dulang pula tinggal dekat pula kan. Jangan sampai macam tu. Sebenarnya kalau kita baca hadis ni, sebenarnya dia ada diajarkan kepada kita adab dalam makan. Jangan kita bangun. Walaupun kita kata dah habis ke apa, jangan bangun dulu kan. Makan yang ringan-ringan, kuih dulu ke apa ke. Sebab apa? Sebab perasaan disebutkan antaranya bagaimana perasaan kita, Nabi SAW mengajar kepada kita supaya kita menjaga perasaan muslimin, orang Islam yang lain kan. Dan seterusnya, sikit entah 2-3 minit di dalam kesempatan kita ini. Hari ini saya nak berkongsi kisah di dalam kitab terjemahan daripada kitab Suwarun min Hayatis Sahabah. Saya memang suka kongsi tuan, untuk saya ingat dan untuk kita semua ingat kan. Sebab kalau kata kita tak tahu kisah para sahabat Nabi SAW ni, rugi kita. Sedangkan sahabat Nabi SAW ni adalah generasi emas yang dilahirkan oleh baginda Nabi SAW, yang mendapat tarbiyah khusus langsung daripada Nabi SAW. Maka terkadang kita banyak tak tahu siapa dia para sahabat Nabi SAW. Kalau tanya kita, contoh kita tahu peperangan Badar 113 kan. Siapa kita yang sini yang dekat rumah ada buku yang tulis tentang 13 orang sahabat Nabi? Siapa dia kalau kita tanya? Boleh cari tak? Ataupun kita tak pernah tahu kan? Kita tak perlu kita tak pernah kenal kan? Sedangkan pengorbanan mereka di dalam peperangan Badar ni sangat besar. Sedangkan kita tak kenal, maka rugi. Alangkah ruginya kita tidak mengenali para sahabat Nabi SAW. Saya ambil masa sikit dah. Hari ini kita berkongsi dengan seorang sahabat yang bernama Asim bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka disebutkan, sesiapa yang hendak berperang, maka berperanglah seperti mana Asim bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana orang Quraisy terdiri daripada pembesar hinggalah juga budak-budak suruhan hamba ni keluar berduyun-duyun untuk menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Uhud. Kebencian yang ada di hati mereka kerana ingin membalas dendam, kerana ramai di kalangan keluarga mereka yang telah mati di tangan umat Islam di dalam peperangan Badar. Maka kita kata repeatnya mereka nak berhadapan dengan Nabi SAW di dalam peperangan Uhud dengan perasaan hati yang sangat benci dengan Nabi SAW. Tidak cukup dengan itu, mereka membawa para wanita yang cerdas, yang mana tugas mereka ni antaranya disebutkan untuk menyuntik semangat juang para pemuda. Dengan mana cara dia? Mereka akan menyanyi, membacakan, membaca syair-syair ataupun nasyid-nasyid, lagu-lagu yang membangkitkan semangat kepada tentera musyrikin Mekah ketika itu. Antara wanita yang turut serta di dalam peperangan itu adalah Hindun bin Utbah, iaitu isteri Abu Sufyan, Raithah binti Munabbih, isteri Al-Amru bil Al-As, Sulafah binti Sa'ad yang ikut bersama suaminya Talhah dan ketiga putranya. Ini kisah tentang Sulafah yang bernama Masafi, Ad-Julas dan Kilab. Dan ramai lagi wanita Quraisy yang ikut serta di dalam peperangan Uhud. Maka saya pendekkan cerita. Di dalam peperangan Uhud, ketika mana round yang pertama ini mereka menang, orang Quraisy menang, maka mereka bersorak gembira. Dan ketika mana mereka menunggu kepulangan keluarga, ahli keluarga masing-masing, ketika itu seorang perempuan yang bernama Sulafah binti Sa'ad, maka dia mencari di celah-celah. Tak ada daripada rombongan Quraisy ni, tak ada keluarga dia. Suami dia Talha pun tak ada. 4 orang keluarga dia. Maka dia cari-cari tak jumpa. Hingga mana dia pergi ke tempat, orang kata tempat korban.
Akhirnya dia bertemu dengan jasad ahli keluarganya, dan yang terakhir ketika itu anaknya gugur, syahid ketiga-tiga orang anak, yang tinggal hanya Julas, memiliki nafas yang orang kata apa, nazak lah. Maka dipeluk, dipegangnya anaknya dalam cerita. Ketika mana hendak sakratul maut, mana diletakkan kepala anaknya di pangkuan dan mengesat darah. Kemudian dia pandang anaknya dan dikata, siapakah yang mengalahkanmu? Maka anak itu berusaha jawab tapi tidak mampu. Maka dia bertanya lagi. Akhirnya si anak menjawab, orang yang membunuh aku adalah Asim bin Thabit. Maka dia juga telah membunuh saudaraku yang lain. Rupanya yang bunuh ahli keluarga perempuan ini adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu yang bernama Asim bin Thabit. Maka dia rasa sangat marah hingga hilang pertimbangan dan kewarasan. Maka Sulafah menangis meraung sekuat-kuatnya dan dia bersumpah akan berhadapan, dia akan menuntut bela, hingga mana dia letakkan suatu cagaran ataupun siapa yang dapat bunuh, cari Asim bin Thabit ni, maka dia akan bagi ganjaran yang sangat besar. Semua orang cari, hingga mana dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana terjadinya dalam peperangan, selepas itu angkatan muslimin, nama Asim ni orang kata apa, naiklah kan. Salah seorang daripada mereka berkata, ia bukankah perkara yang menghairankan? Tidakkah kalian ingat ketika mana Rasulullah SAW bertanya kepada kita sebelum berangkat ke Badar, bagaimanakah kalian akan berperang? Maka saat itu Asim bin Thabit berdiri. Sebelum perang, Nabi SAW tanya kepada para sahabat, bagaimana cara kalian akan berperang? Maka Asim bin Thabit ni bangun. Maka dia kata apa? Dia berdiri lalu dia kata, aku akan mengambil busur panah ini dan meletakkan panah di tangannya dan berkata, jika musuh datang 100 hasta daripada aku, maka aku akan berhadapan dengan panah ini. Jika musuh semakin dekat sehingga dapat diserang dengan tombak, maka mereka akan aku hadapi dengan tombak, sehingga mana tombak itu terkena tikaman. Jika tombak tidak boleh digunakan lagi, maksudnya musuh dekat lagi, maka aku akan ambil pedang dan aku akan menebas leher musuh-musuh dengan pedang. Maka Nabi SAW sebut, beginilah cara perang. Siapa yang akan berperang, maka hendaklah dia berperang seperti mana cara yang dilakukan oleh Asim bin Thabit. Ini seorang sahabat yang hari ini kita berkenalan, mengetahui kisahnya adalah Asim bin Thabit. Hingga mana, sikit lagi akan datang kita sambung, hingga mana akhirnya cari di dalam suatu peperangan, dan akhirnya Nabi SAW telah menghantar beberapa orang kumpulan dan telah ditangkap dalam peristiwa antaranya Khubayb bin Adi. Sebelum ni kita telah baca seorang sahabat yang telah dibunuh kan. Sebelum tu telah diseksa kan. Dia sempat lagi solat 2 rakaat kan. Khubayb bin Adi kan. Ketika mana ditanyakan, kalau macam tu ya Khubayb, boleh tak kita tukar ni kisah Khubayb bin Adi kan, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Khubayb kata, kalau kata kau bagi aku banyak nyawa pun, aku tidak akan menukar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah Asim ini akhirnya Allah Ta'ala menyelamatkan dia dalam peristiwa ini bila dia telah ditangkap dan akhirnya dia telah meninggal dunia. Sebab Sulafah ni dia bersumpah dia akan minum dengan tengkorak Asim. Punya marah dia. Akhirnya Asim pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan, agar mana Allah Ta'ala melindungi dia, jasad dia. Akhirnya dalam peristiwa kisah ini diriwayatkan bagaimana Allah Ta'ala turunkan hujan, maka hilang, maksudnya orang-orang kafir Quraisy tidak dapat orang kata apa, tidak dapat jumpa mayat Asim bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini antara sedikit perkongsian. Cerita panjang tuan, ada rezeki nanti kita sambung beberapa dialog lagi. Mudah-mudahan hari ini kita berkongsi dengan seorang sahabat namanya Asim bin Thabit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, menambahkan semangat kepada kita. Kerana apa? Kerana para sahabat sentiasa berkorban demi Islam,
membantu memperjuangkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mana kita mengetahui membaca kisah para sahabat, dan dengan mana kita juga akan menambahkan lagi kecintaan kita, keimanan kita. Mudah-mudahan kita semua bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ya, sedikit perkongsian pada malam ini. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf. Terima kasih kepada yang menjayakan pada malam ini. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma inna na'udzu bika minal barsi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.